Bercakap dengan Jane. Suatu petang dalam tahun 1960, Datuk yang sudah menjangkau usia 57 tahun membersihkan senapan kampung berlaras satu di anjung rumahnya. Dengan tenang dia berkata kepada saya, "Kamu usah jadi pemburu." "Kenapa tu?" Dia tidak menjawab. Datuk terus menimang-nimang senapangnya dan Datuk ambil golok perak. Dia mengasah golok dengan batu dekat kepala tangga. Dan saya masih menanti jawapan Datuk. "Aku tak mahu cucu-cucu aku jadi pemburu." Tiba-tiba Datuk bersuara. Dia duduk di anjung rumah kembali. Mendengar cakapnya itu, saya buat keputusan tidak akan mengajukan sebarang pertanyaan lanjut padanya. Datuk ni mudah naik darah. Kalau selalu ditanya atau disoal, dia juga tidak akan suka membangkang. Tidak suka orang membangkang cakapnya, terutama dari anak-anak cucunya sendiri. Datuk memang handal memburu. Tidak ramai orang kampung mandi upih macam Datuk. Cukup asyik dengan kegemaran memburunya. Hampir seluruh hutan jajahan dinding dijelajahnya. Orang kampung menganggap Datuk bukan pemburu sembarangan. Pemburu yang ada isi. Kalau tidak masakan dia berani masuk ke dalam hutan yang tidak pernah didatangi oleh manusia. Datuk tidak menembak sembarangan pada binatang-binatang buruannya. Dia akan memilih tepat di kening antara kedua-dua kening binatang itu. Dan setiap kali masuk hutan, Datuk akan memulakan langkah kaki kiri dahulu. Kedua belah tumitnya tidak memijak bumi, kecuali sesudah 5 tapak melangkah. Lepas itu Datuk berhenti. Dia membaca sesuatu. Lalu mematahkan ranting kayu yang berada di bawah ketiak kanannya. Dilemparkannya ke sebelah kiri. Datuk dapat senapang bukan kerana dia home guard atau AP. Dia minta sendiri dari kerajaan dengan alasan mahu menjaga tanahnya yang seluas 15 ekar yang ditanam dengan getah, durian dari serangan monyet dan babi hutan. Permintaan Datuk dipenuhi oleh Inggeris. Sesudah pegawai polis, tuan DO serta penghulu dan ketua kampung memeriksa tanah Datuk. Datuk beli senapang dari Taiping dalam tahun 1949. Sejak itulah Datuk giat memburu dengan senapang. Sebelum itu Datuk hanya memburu dengan membuat jerat dan sebagainya. Banyak perkara-perkara aneh yang Datuk lalui sepanjang kariernya. Dan saya antara cucu yang selalu mendengar cerita-cerita Datuk itu. Kerana saya selalu menolongnya menyangkul di kebun. Kadang-kadang menjadi temannya ke surau. Datuk terlalu sayangkan saya kerana saya adalah cucu lelakinya yang pertama dari anak sulungnya, iaitu ibu saya. Saya tahu apa kelemahan Datuk dan kegemarannya. Dia pemurah dan suka mendengar orang mengaji Al-Quran. Kebetulan pula saya cucu yang agak terkenal membaca Al-Quran di kampung itu. Datuk tidak kedekut dan Datuk akan memberi RM10 kepada saya untuk diberikan kepada orang yang mengaji. Tapi Datuk tidak memberikannya sendiri melainkan melalui saya. Biasanya kalau Datuk suruh beri RM10, saya hanya memberikan separuh saja kerana separuh lagi masuk saku saya. Pernah Datuk cerita pada saya, satu ketika Datuk dan kawan-kawannya masuk hutan
dekat dengan Gunung Tunggal di kawasan Segari berhampiran Pantai Remis. Kawasan itu tidak pernah dimasuki manusia. Datuk dan kawan-kawannya berjaya menembak beberapa ekor binatang. Kerana terlalu asyik memburu, tanpa disedari Datuk telah terpisah dengan seekor rusa besar. Datuk mengikutnya dengan teliti. Datuk memintas rusa itu sebelah kiri dan mengambil tempat di sebalik pokok besar. Datuk menghala muncung senapang pada kepala rusa. Dia yakin sasarannya akan tepat pada tempat yang dimahunya. Tetapi rusa itu bagaikan mengerti dan mempunyai pengalaman. Dia mempermainkan Datuk macam mempermainkan kucing. Rusa merendahkan badannya kemudian menyelinap di depan Datuk dan terus hilang. Datuk terkejut dan bercampur hairan. Tapi Datuk bukanlah manusia yang mudah putus asa. Dia mencari jejak rusa itu. Diperhatikannya di ke arah mana tapak rusa itu lari. Dia mencium daun-daun kering yang terdapat di situ. Akhirnya Datuk merapatkan telinganya di bumi. Dia mengeluh. Ternyata kesan rusa itu sukar diperolehinya. Waktu Datuk berpusing-pusing di situ, seekor rusa lain muncul di depan Datuk. Rusa itu jauh lebih besar dan tegap dari rusa yang pertama tadi. Matanya berkilau-kilau, bagaikan menentang mata Datuk yang terbeliak kerana terkejut. Datuk tidak melepaskan peluang dan terus melepaskan tembakan. Datuk gembira tembakannya tepat mengenai kening rusa itu. Dia mencabut golok perak di tangan untuk menyembelih rusa. Golok ditayang di depan matanya. Datuk membaca sesuatu dan menghentakkan ulu golok ke tanah. Bila Datuk memulakan langkah, rusa itu segera bangun. Di depan mata Datuk sekarang wujud 2 ekor rusa. Serentak dengan itu, dada Datuk berdebar. Dia mula terasa ada sesuatu yang kurang baik akan terjadi. Datuk terdengar kokok ayam hutan. Datuk melepaskan tembakan. Kena pada salah seekor rusa itu di kening. Rusa itu rebah dan bangun kembali menjadi 3 ekor. Dia yakin, Datuk yakin ada sesuatu kejadian yang lain di sebalik semuanya itu. Tapi Datuk bukannya manusia lemah semangat. Kalau tidak, masakan dia berani meninggalkan kampung halamannya di Aceh, berperahu ke pangkalan baru dan bermukim di kawasan Beruas. Datuk terus menembak bertalu-talu. Rusa terus menjadi 3, 4, 5, 6 dan 7. Kokok ayam hutan bertambah nyaring. Daun-daun hutan di sekeliling Datuk bergerak-gerak bagaikan digoncang orang. Tanah yang dipijaknya menjadi bersih tanpa sehelai daun. Datuk menumbuk tanah dengan tangan kiri. Dirasa daging pangkal lehernya bergerak-gerak. Datuk senyum. Dia tahu perkara ini mesti dihadapi dengan cara lain. Dia teringat pesanan arwah neneknya dari tanah seberang. Kalau berburu binatang dan terasa daging pangkal leher bergerak, alamatnya yang diburu bukan binatang lagi, tapi boleh jadi penunggu hutan atau syaitan dan orang bunian. Datuk letakkan senapang atas tanah. Dia duduk bertafakur mengumpulkan tenaga batin sambil membaca mentera yang diamalkannya. Melalui panca indera dan batin Datuk dapat melihat dengan jelas bahawa rusa itu adalah jin penunggu hutan itu. Muka Datuk jadi merah padam, mercik peluh. Gigi dilagakan rapat-rapat. Mata Datuk tidak berkelip. Dia melihat di depannya berdiri lembaga berbadan besar. Matanya merah menyala, rambut panjang sampai ke tumit. Giginya besar, 2 giginya di sebelah kiri dan kanan terjulur keluar, macam gading gajah. Dia diapit oleh 6 jin yang sama hebat dengannya.
belajar manusia laknat. Suara itu bergema. Daun-daun hutan bergerak-gerak macam ditiup angin. Datuk diam bertafakur. Kau tahu kesalahan kau manusia. Tambah suara itu. Belakang Datuk terus dibasahi peluh. Datuk diam. Dia sudah pun menutup lubang-lubang kelemahan tubuhnya dengan ilmu batin yang dipusakai oleh arwah neneknya. Hingga jin-jin itu tidak berpeluang menyatukan dirinya ke dalam tubuh Datuk. Tidak, jawab Datuk dengan berani. Kau masuk ke kawasan laranganku. Aku sudah meminta kebenaran, Aku tidak membenarkan. jawab jin itu dengan keras. Dua batang giginya yang terjulur bergerak-gerak. Kalau kau tidak membenarkannya, kenapa kau tidak memberi isyarat? Masa aku masuk tadi? Cukup tenang, Datuk menjawab. Dia sudah bersedia menghadapi semuanya. Manusia biadab. Pekik jin itu. Pokok hutan bergerak-gerak. Bersambung.